Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, hari ni Ustaz Azri nak ajar bahagian yang seterusnya dalam persamaan linear untuk dua pemboleh ubah, iaitu menentukan nilai satu pemboleh ubah apabila diberi nilai pemboleh ubah yang lain. Contohnya, nak lebih faham mudah, apabila kita ada persamaan linear dalam dua pemboleh ubah, misalnya kita ada X dengan Y kan, pemboleh ubah dia. Dia dah bagi dah satu pemboleh ubah nilai dia. X sama dengan 5. So kita tinggallah nak cari nilai Y. So tak susah pun. Jom kita try soalan dekat bawah ni. Okey. Soalan yang pertama, selesaikan yang berikut. Cari nilai Y bagi 3X tambah 2Y sama dengan negatif 4 apabila X tu sama dengan 1. Okey, apabila dia kata X tu sama dengan 1, bukannya 3X tu sama dengan 1, tapi nilai X sahaja yang berubah. Kat sini pelajar kena faham betul-betul. Sebabnya ada pelajar yang dia akan buat macam ni. Sebab dia kata X ni sama dengan 1. So dia kata X ni sama dengan 1. So dia kata X tambah 2Y sama dengan negatif 4. So sebenarnya ini adalah salah. Okey, yang betulnya adalah kita akan ambil 3 bracket 1 tambah 2Y sama dengan negatif 4. So 1 tu yang berubah sebenarnya. Sebab dia kata X tu sama dengan 1. 3 tu tak berubah. 3 tu adalah nombor. So lepas tu kita selesaikan lah. 3 darab 1 adalah 3 tambah 2Y sama dengan negatif 4. So kalau kita dah belajar, sebelum ni kan kita dah belajar dalam algebra, kalau kita nakkan Y sahaja, kita kena pindahkan apa dulu? Kita kena pindahkan nombor yang berdekatan dengan pemboleh ubah. Bukan 2Y ni, tapi nombor dia ni 3 ni. Okey, so kita kena pindahkan ke sini. So bila dia positif, dia pindah sahaja, dia akan jadi negatif. So kat sini depan ni akan tinggal 2Y sama dengan negatif 4 tolak 3. Kalau nak mudahkan urusan pelajar semua, apa yang ada dekat belakang tu stay. Dia mesti berada dekat situ dulu. Negatif 4 tu dia dulu tulis, baru 3 yang kita pindahkan tu belakang dia. So jadinya positif pindah jadi negatif. So kita akan ada 2Y sama dengan negatif 7. So kalau pelajar tekan kalkulator, negatif 4 tolak negatif 3 akan dapat negatif 7. So nak dapatkan Y, okey, bila dia berdekatan dengan pemboleh ubah, dia pindah akan jadi bahagi. Pelajar akan keliru. So dia, Sir, kenapa tadi kita pindah 3, dia jadi tolak? Okey, sebabnya dia nombor, dia tak dekat dengan pemboleh ubah. So dia pindah sama ada jadi tambah ataupun tolak. Tapi kalau dia dekat dengan pemboleh ubah, betul-betul sebelah pemboleh ubah, dia pindah akan jadi bahagi. Negatif 7 bahagi 2. So itulah jawapan dia. Y sama dengan negatif 7/2. Okey, kita try pula dekat soalan yang seterusnya. Soalan B. Tentukan nilai M jika N sama dengan 2 bagi persamaan M tolak 2N sama dengan 8. Okey, macam saya dah cakap tadi, N tu sama dengan 2, bukan 2N sama dengan 2. So jadinya pelajar akan tulis M tolak 2 bracket 2 sama dengan 8. Okey, lepas tu kita dah lah. Kita selesaikan. M tolak 2 darab 2 adalah 4 sama dengan 8. So kita nak M sahaja. So benda yang pertama kita kena pindah adalah nombor. So apa yang nombor yang berdekatan dengan M? So negatif 4. So negatif pindah akan jadi positif. So M sama dengan 8 tambah 4. So M sama dengan 12. Simple kan? Tak susah pun. Okey, soalan C ni saya nak cuba minta pelajar-pelajar sejawab, dan nanti saya akan bagi jawapan dekat bawah lah, dekat description tu. Kamu tengok betul tak jawapan kamu. So saya nak bagi soalan D. Okey, untuk soalan D sama saja macam soalan A dengan B tadi, cumanya dia ada dua bahagian. Okey, kita tengok. Dia beri X tambah 2Y sama dengan 7. Cari nilai yang pertama X apabila Y sama dengan 2. Okey, dia kata Y ni sama dengan 2. Berapa nilai X? So, jadinya kita masukkan je dalam formula asas dia. X
tambah 2 bracket 2 sama dengan 7. Ingat ya, y sama dengan 2 tu bukanlah 2y tu. Okey, 2y tu bukan diganti dengan 2 tapi 2 darab 2. So jadinya kita akan ada x tambah 4 sama dengan 7. So x sama dengan 7. Negatif 4. Positif 4 pindah akan jadi negatif. So kita akan pindah ke belakang, dia jadi negatif 4 lah. Setukar warna pen supaya kamu nampak kat situ. Maksudnya bila kita pindah je kena jadi negatif. So jawapan akhir adalah x sama dengan 3. Okey, bahagian pertama kita dah settle. Bahagian yang kedua dia kata cari nilai y apabila x sama dengan 0. Tapi dia guna pembeli ubah yang mana? Selalunya pelajar keliru. Dia guna pembeli ubah yang mana ni? Okey, dia masih lagi soalan yang sama. Dia masih lagi menggunakan ni persamaan linear dalam dua pembeli ubah ni. X tambah 2y sama dengan 7. Cuma dia tukar y apabila x sama dengan 0. So jadi kita masukkan je lah dalam ni. 0 tambah 2y sama dengan 7. Okey, apabila kosong, kalau kita pindah pun akan dapat balik jawapan yang sama. So, kita biarkan sahaja. So, kamu akan tulislah 2y sama dengan 7. So, kita nak y. Ingat saya cakap, bila kita nak y pindah dengan dekat dengan pembeli ubah akan jadi bahagi. So, akan jadi 7/2 jawapan dia. Simple kan? Okey, nak mudah fahamkan lagi, kita try satu contoh lagi. Okey, soalan E. Okey, soalan E ni diberi 1/2P tolak Q sama dengan 14. Cari nilai yang pertama P apabila Q sama dengan 6. Okey, bukan Q tu kita ganti Q tu sama dengan 6 lah. Yang ni mudah sikit sebab Q tu memang dia tak ada depan, tak ada nombor kan. So Q tu 6. So kita tulis baliklah 1/2 P tolak 6 sama dengan 14. So jadinya kita nak pindahkan negatif 6 ni kan. So kita tulis balik 1/2P sama dengan 14. Nak nampak? Saya tukar. Negatif pindah jadi positif 6. So jadinya 1/2P sama dengan 20. Okey, dekat sini disebabkan oleh 1/2 kan. Sebenarnya kalau tadi kalau kalau dia nombor saja macam ni, 2 pindah dia jadi bahagi. So kalau macam ni, kalau kamu pelajar keliru, nak mudah macam ni je buat. P sama dengan 20 bahagi 1/2. So tekan kalkulator, kamu akan dapat 40 nilai P ni. Kalau ada pelajar yang faham, dia boleh je cuba buat macam ni. 1P ni adalah benda yang sama. So jadinya 2 ni dia pindahkan jadi darab. Atau kalau yang pelajar expert sikit lah, okay, dia akan buat macam ni je lah. P sama dengan 20 darab 2. So dapat juga 40. Dapat je jawapan yang sama. Tapi kalau untuk pelajar yang lemak, saya sarankan kamu buat je 1/2 tu bahagi ke bawah, terus dapat 20 bahagi 1/2. Tekan kalkulator, kamu akan dapat 40. Okey, dah jawab yang soalan yang bahagian pertama. Kita cuba jawab yang bahagian yang E yang kedua tu. Q jika P sama dengan 4. Dia nak guna persamaan yang mana, sir? Dia masih lagi guna persamaan yang sama. Ni sebabnya soalan dia tak berubah. Dia masih guna persamaan yang sama. So kita tulislah, kita gantikan je. P ni sama dengan 4. So kita ada 1/2 darab 4 tolak Q sama dengan 14. So 1/2 darab 4 adalah 2. Tekan kalkulator Tak tahu tekan kalkulator. Jangan malas tekan kalkulator. Selalunya kalau dekat sekolah, murid-murid Sazri ni malas. So jadinya lepas tu segalakkan untuk kamu ada at least satu kalkulator. Okay, penting ya kalkulator ni. Nampak macam mudah tapi kadang-kadang disebabkan oleh salah darab, kamu dah salah keseluruhan, sayang. So jadinya sila gunakan kalkulator sebaik-baiknya. Okay, so penat sembebel. Okay, seterusnya kita sambung. Okay, so kita nak kena buat, kita pindahkan nombor apa? Kita kena pindahkan nombor 2 dulu. Okay, 2 ni kita pindah, so highlight. So kat sini positif kan, nanti dia pindah, dia akan jadi negatif. Negatif Q sama dengan 14
tolak 2. Okey, sebab apa? Dekat yang sedang kuningkan tu kan, bila dia tak ada apa-apa, maksudnya dia positif. Kalau dia tak letak simbol tambah ke, maksudnya kalau tak ada simbol, dia sebenarnya adalah positif. So, kalau kita pindahkan, dia akan jadi negatif. So, kita akan ada negatif Q, 14 tolak 2 dapat 12. Ini ke jawapan akhir kita? Belum lagi. Sebab apa belum? Sebabnya ada negatif Q. Okey, kalau ada negatif, maksudnya nilai depan ni sebenarnya adalah ada satu, negatif 1. So, kita nak Q sahaja. Kita tak nak ada negatif, kita tak nak apa-apa. Kita nak Q sahaja. Maksudnya Q tu dalam keadaan dia positif. So, bila kita nak Q sahaja, so, 12 ni kita pindahkan, negatif 1 ni kita pindahkan dia akan jadi bahagi. Sebab apa jadi bahagi? Sebab dia dekat dengan boleh ubah. So, kalau kamu tekan kalkulator, Q sama dengan 12 bahagi negatif 1, kamu akan dapat negatif 12. So, jadinya sekarang ni senak pelajar-pelajar salin cuba try soalan F. Okey, ada dua soalan yang saya suruh kamu buat. Soalan C dan juga soalan F. Jawapan nanti saya akan bagi dekat bawah lah, dekat link description tu. So, kamu tengok je dekat komen tu ada jawapan untuk soalan C dan juga soalan F. Semoga video yang saya buat ni bermanfaat untuk kalian mengulang kaji. Kalau tak faham boleh je tanya dekat komen. InsyaAllah saya akan balas untuk korang semua. Baik, Assalamualaikum.